أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم سلمنا في شعبان وبلغنا رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan inayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang untuk sama-sama kita mendekati, mendampingi Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan pada malam yang penuh barakah ini insya-Allah buat julung kalinya, buat kali pertama kita berada pada majlis secara online, ya, berada di alam maya ini. Mudah-mudahan kita dikasihi, dirahmati serta diberkati segala usaha kita insya-Allah. Marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran, Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan inayah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah bersama dengan Ustaz siapa ni? Jannah Najwa, kecil tulisannya Hussein, apa lagi ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ya, semua ada ya insya-Allah. Boleh dengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Cuma tak nampak muka masing-masing lah ya. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama lah kita ya mengambil peranan, mengambil perhatian. InsyaAllah mudah-mudahan ya perkongsian ilmu kita pada malam ni insyaAllah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. InsyaAllah seperti sedia maklum, insyaAllah dengan apa yang kita ada pada skrin kita, ya, dengan ya, khususnya kita pada malam ni bidai, yang mana satu rumah satu da'i dengan program kita khusus bab Al-Quran iaitu Smart Tajwid. InsyaAllah mudah-mudahan ya, dengan perkongsian kita malam ni insyaAllah daripada pagi lagi tadi kita bekerja, ya, kita menunaikan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dengan ya, senang cerita tuan-tuan, ya, perempuan, ya, yang dirahmati Allah sekalian, ya, sematlah, be smart ya, dalam kerja kita smart, ibadah kita pun smart, ya, insya-Allah mudah-mudahan ya, dengan kesmatan kita tu, Allahu akbar, insya-Allah ya, kita bawa lagi pada malam ni insya-Allah sama-sama kita smart kepada tajwid kita. Okey ke semua?
InsyaAllah mudah-mudahan ya. Jelas. Allahumma salli ala Muhammad. Kita terus sikit sebelum kita mula pada malam ni, insyaAllah kita melihat kepada kepentingan terlebih dahulu. Saya nak kongsi sedikit mukadimah sebelum kita masuk kepada kalikan tajuk awal kat sini. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Baru nak mula dah berhenti dah. Tapi tak apa. InsyaAllah. Berhenti pun perlu. Teruskan pun perlu. Jadi kita mula belajar. Nak smart tu kita kena belajar berhenti-berhenti. Maksudnya bukan berhenti terus. Maksudnya ada masa belajar. Jadi malam ni kita kongsikan bersama. Jadi sebelum tu mari sama-sama kita melihat kepada kepentingan mempelajari Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas dunia yang besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Nabi serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni kitab Allah, dan mendirikan salat serta menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka, dengan mengharapkan yakni daripada amalan yang demikian sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Fatir ayat yang ke-29. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan cepu mas, lagu apa Ustaz bawa tadi? Allahu akbar. Taranum lah kan. Kita semua ni dah makan ke belum ni? Lupa nak tanya. Sekarang tak makan, tak ada tenaga nak baca malam ni. Ada yang boleh jawab? Dah makan ke belum? Dah Ustaz. Semangat sikit. Kita bagi semangat sikit kan. Al-maklum lah kan. Pagi dah kerja, balik sambung kerja, petang malam baca lagi. InsyaAllah kita nak cari semangat untuk apa? Allah dah bagi tahu tiada perniagaan yang sebaiknya melainkan daripada kita membacaan Al-Quran. InsyaAllah. Dan satu lagi firman Allah SWT sebelum kita masuk kepada tajuk kita malam ni. Nampak tajuk kita? Apa dia? Waqaf. Apa itu waqaf? Sekejap kita kongsi bersama. Okey. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pengajaran daripadanya? Surah Qamar ayat yang ke-17. Dan firman Allah Taala yang mana kita kena belajar dan kita kena memahami secara dengan mendalam, iaitu surah Al-Muzammil ayat ke-4, warattil Qur'ana tartila. Apa maksud dia? Biasa kita dengar ni. Apa dia? Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maksud tartil? Dengan apa? Perlahan-lahan, dengan bertajwid, dengan sebaik yang boleh, insya-Allah. Jadi dengan apa yang kita kongsikan ayat yang Ustaz bacakan tadi, semua menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala amat menyukai, amat mencintai kepada hamba-Nya yang sentiasa membaca dan melazimi. Terbalik dah malam-malam ni kan. Melazimi maksudnya selalu membacaan Al-Quran. Di samping itu juga Allah SWT menjadikan Al-Quran mudah untuk kita hafal dan juga kita pelajari. Allahumma salli ala Muhammad. Kalaulah kita tahu, sebelum kita masuk ni, mukadimah sikit malam ni, kalau kita tahu apa kelebihan dia, apa yang kita dapat, apa dia? Kalau kita baca Quran ni,
Allahumma salli ala Muhammad. Nabi bagi tahu apa dia? Daripada Abu Umamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Apa maksud dia? Bacalah Al-Quran. Nanti lepas pada ni kita kongsi bersama apa ni kita baca Al-Quran. Rasanya bila kita ada dua hala ni bolehlah kita baca. Ya tak ya? Ada yang boleh jawab? InsyaAllah. Ada yang jawab. Okey, cantik. Okey, apa dia maksud dia? Bacalah Al-Quran dan kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat. Al-Quran ni akan datang balik pada kita hari kiamat. Ya, sebagai apa? Syafaat kepada siapa? Para pembacanya. Hadis riwayat Muslim 804. Kita kat sana siapalah kita nak minta tolong? Ya, biasa dengar tak lagu minta tolong? Hamizan, biasa dengar tak? Tolong kami, bantu kami, ahli Al-Quran. Siapa yang datang? InsyaAllah Al-Quran yang akan datang. Lepas ni kena hafal lagu tu. InsyaAllah. Maklumlah Ustaz kecil-kecil dulu. Biasa suka menyanyi atas pokok sambil makan buah jambu kan. Ingat lagi masa tu hidung sengau-sengau sikit. Nak kongsi sikit. Maklumlah suka lagu kan. Dalam perjalanan ini. Biasa dengar kan. Sampai ke KL, sampai ke Selangor belajar Al-Quran. Rupanya Allah mudahkan kita belajar lagu juga, tapi bukan lagu itulah lagu rock 80-an lah kan, lagu-lagu Al-Quran. InsyaAllah beri semua. Cukuplah tu kot. Untuk apa mukadimah malam ni tak habis dengan Ustaz ni, insyaAllah 7 hari 7 malam cerita Ustaz tak habis. Okey, baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammi bil khair ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Okey, baiklah. Nampak ini tajuk-tajuk kita. Antara tajuk-tajuk yang malam ni insya-Allah kita masuk kepada insya-Allah ada masa, ada rezeki nanti insya-Allah kita kongsikan yang dikatakan tajuk-tajuk ataupun waqaf yang pada malam ni bermula daripada surah Al-Baqarah lagi insya-Allah nanti Ustaz akan kongsikan. Tapi walau bagaimanapun kita akan kongsikan malam ni dengan tajuk waqaf. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik. Apa yang kita nampak depan skrin kita, waqaf bererti dari sudut bahasa iaitu berhenti dan juga menahan. Nak berhenti, menahan apa? Menahan apa sebenarnya? Okey. Dari sudut istilah tajwid, menghentikan seketika bacaan secara memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan bacaan sekali lagi ataupun menyambung bacaan. Okey, jadi kita tengok macam mana. Okey. Cuba kita tarik nafas, ya. Ustaz nak bagi tips sikit. Nak bagi tips sikit untuk malam ni, ya. Kita tarik nafas, kita sebut sebelum kita masuk kepada tajuk kita malam ni, kita tarik nafas, kita sebut kita tengok berapa panjang nafas kita, berapa masa lama yang kita dapat buat. Kita nampak masa kat situ kan. Okey, sedia semua. Tarik nafas. Lepas. Tarik dulu. Tarik guna apa? Tarik kita menggunakan nafas, kita guna hidung. Lepas kita menggunakan mulut. Bila tarik tu nafas baru naik ke perut yang penuh. Tengok. Kita tarik nafas macam mana Hamizan? Macam ni ke? Ataupun kita tarik penuh di perut. Tak nampaklah perut kan, bawah skrin kan. Yang mana? Yang mana satu betul? Kita tengok ya. Okay, sedia? Tarik. Ambil lagi nafas. Itulah berhentilah kita sama semula. Okey, siapa yang paling lama? Angkat tangan. Allahumma salli ala Muhammad.
Siapa yang paling lama? Tak cukup nafas, Ustaz. Tak cukup nafas. Tak apa. Tak cukup tips lagi, nanti Ustaz kongsikan insya-Allah. Okey, baik. Insya-Allah. Itu baru mula ya. Okey. Maksudnya kita dalam mencapai ketetapan ataupun ketepatan pembacaan Al-Quran, selain daripada mengelokkan sebutan, insya-Allah kita akan sampai kepada satu persatu. Ni kita masuk kalau ikut dalam buku tajuk kita ni, Waqaf ni pelajaran yang sepatutnya belakang sikit, tapi awal pun tak ada masalah. Sebab apa? Ada di kalangan kita tak cukup nafas bila nak baca Quran. Iaitu selain daripada mengelokkan sebutan setiap huruf Al-Quran, memberhentikan bacaan pada tempat yang betul adalah suatu tuntutan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita perasan dalam bacaan kita ni, selain daripada tajwid, ilmu tajwid yang kita pelajari, kemudian kita belajar ilmu apa lagi? Ilmu suara namanya as-saut. Kemudian ilmu apa lagi yang Ustaz baca lagu-lagu namanya apa tadi? Lagu Taranum. Okey, contoh Taranum. Taranum apa Ustaz bawa tadi? Tak tahu. Ada yang tahu? Ustaz nak belajar malam ni. Tak apa, tadi simpan dulu. Lagu tu simpan. Last kali nanti, tak apa. Kemudian satu lagi yang perlu kita ketahui iaitu waqaf dan ibtida, fasahah. Yang ni pun keutamaan kita dalam kita membacaan Al-Quran, pentingnya. Sebab apa? Perkara ini ditegaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ali karamallahu wajhah, boleh tak masalah. Bila ditanya tentang maksud membaca Al-Quran dengan tartil, tadi kita kongsikan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tartil, secara elok, secara perlahan-lahan, secara bertajwid, semua kena jaga. Apa Sayyidina Ali bagi tahu? Huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mengelokkan bacaan, mengelokkan sebutan setiap huruf dan mengetahui tempat berhenti. Allahu Akbar. Kita baca Quran, alhamdulillah, ada tempat-tempat berhenti yang tertentu. Ada tanda. Kita dulu kalau baca Quran letak tanda apa misalnya kat Quran? Letak penanda lah, letak pembaris lah, letak apa lagi, lipat kertas lah, letak lidi sate pun ada. Lepas makan letak pula lidi sate sampai hati. Contoh, bukan lidi sate yang lepas makan lah kan, lidi sate yang bersih. Contoh, itu dululah. Sekarang tak sempat dah nak buka Al-Quran, tengok dalam handphone saja. Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kita kongsikan. Jadi apa kepentingannya? Apa kata para ulama terdahulu? Amat mengutamakan bab inilah, bab waqaf. Kerana berhenti, yang ini kita namakan waqaf, dalam bahasa Arab waqaf, dalam bahasa Melayu berhenti, dan memulakan semula bacaan disebut apa? Ibtida. Tapi ini berhentilah kita nak join sekali. Pada sesuatu ayat itu merupakan suatu yang amat dijaga oleh siapa? Tidak lain tidak bukan Nabi kita yang kita kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kerana berhenti dan memulakan sesuatu ayat pada tempat yang betul akan membawa kepada makna yang jelas, menepati kehendak ayat. Allahu Akbar. Kalau ayat-ayat pendek, selamat kita. Kalau ayat panjang macam mana? Yang ni yang kita nak kongsikan bersama. InsyaAllah malam ni dalam tamu raya kita membongkar rahsia-rahsia Al-Quran, insya-Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengumpamakan orang yang tidak menghiraukan bacaan Al-Qurannya itu, mereka yang membiarkan bacaannya penuh dengan kesalahan dan tidak menyempurnakan tempat berhenti, yakni waqaf yang kita nak belajar malam ni, seperti orang memilih-milih untuk makan tamar yang elok dengan merasanya sedikit. Apabila didapati tamar itu tidak elok, maka ia pun meludahnya. Allahu Akbar. Itu perumpamaannya. Yang ni hanya mengikut selera hati nak baca. Dia senang cerita. Kat sini Ustaz nak tanyalah sikit. Ada orang utara, orang Penang, Kedah, Perlis, ada tak? Tak ada Ustaz, semua Kelantan. Allah. Kelantan semua tak apalah. Kecil Kelantan. Terbaik, tak apa. Kelantan pun bagus juga. Contohnya maksudnya, kalau orang Penang, orang Kedah, orang Perlis tu, dia suka makan rojak pasembok, habis berterabak. Contoh, kalau Kelantan ni makan apa? Budu ya? Budu, betul Ustaz. Sedap lah. Tapi itulah Ustaz bukan tak makan. Kadang-kadang kata almarhum.
Ada rasa nak makan lah. Maksud kat sini, apa yang dikatakan, mereka yang memilih ni, bila makan sikit, tak nak buang. Tak nak, tak apa. Macam tu lah lebih kurang gambarannya. Sepatutnya kita ambil kalau dah makan tu satu, habiskan, hadamkan. Bila dah kenyang tu, Alhamdulillah, kita ambil betul-betul makanan tersebut sampai habis lah. Ini makan sikit. Tu yang kita tak syok. Umpamanya macam tu. Kita baca Quran ni, ikut dan je. Ikut dan, tadi kan macam kata nafas tak sampai kan, ikut rasa nak berhenti. Rasa nak sambung. Rasa nak tutup Quran, tutup. Ikut dan kita je. Allahumma salli ala Muhammad. Itu contoh. Jadi maksudnya, Allahumma salli ala Muhammad, satu perkara yang menjadi amalan para qura terdahulu dalam mentauliahkan suatu bacaan kepada muridnya, iaitu pengetahuan tentang waqaf dan ibtidah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang Ustaz pun setengah mendalami, melazimi, ataupun mendekati dengan para alim qiraat, al-fadil, bersama dengan Tuan Guru Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak perkongsian dia. Minggu lepas tak dapat pergi, sedih rasanya. Allah, sebab apa? Kuarantin. Anak kedua Ustaz positif, jadi kita kuarantin. Allah, nak pergi belajar Quran, tak apa, tak dapat, tapi tengok dalam online lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi maksudnya, apa yang peranan para qura kita dulu, dia meletakkan kepentingan belajar waqaf yang kita nak belajar malam ni, dan juga ibtidak itu penting. Dan mereka akan menyuruh muridnya mereka berhenti pada ayat tertentu untuk menunjukkan tempat-tempat berhenti itu dengan jari mereka. Dengan jari mereka. Kita belajar dulu guna jari kan. Sekarang kita jari ni lah tunjuk. Inilah godek-godek telefon dan sebagainya, insya-Allah. Okey. Begitulah sunnah yang mereka warisi daripada syekh-syekh mereka yang terdahulu dalam bab yang mereka pelajari. Bab apa? Bab inilah yang akan membincangkan topik mempunyai kaitan sebagaimana memulakan dan juga memperhatikan sesuatu bacaan serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Okey, sama-sama kita perhatikan sebelum tu. Okey. Waqaf kita dah tahu, iaitu berhenti dan juga menahan. Tadi Ustaz dah kongsi sikit dengan nafas kita. Nafas kita sebenarnya, kalau kita perasan, Amizan dan juga semua, Pak Arab dia baca panjang ke pendek? Ada yang boleh jawab? Panjang ke pendek? Panjang kan? Panjang. Sebab apa? Salah satunya, dia dah latihan dia memang biasa baca panjang. Yang kedua, dia tahu teknik membaca, mengeluarkan nafas dengan betul pada tempat-tempat yang betul dan juga tempat-tempat yang sepatutnya keluarkan nafas. Nanti kita tengok, boleh? Okey. Nanti bagi tahu Ustaz. Okey, dah sampai masa kita baca Quran. Okey. Tak rasa di jam berapa jam kat belakang sana. Okey. Seterusnya kita tengok kepada apa yang dikatakan waqaf. Waqaf memberhentikan bacaan. Berhenti dan menahan. Suatu yang agak mustahil dilakukan oleh pembaca Al-Quran, ia meneruskan bacaan tanpa henti. Tadi pun dah mengah dah, baru suruh tarik nafas, sebut saja, betul tak? Itu pun kata Mizan tadi, dah Ustaz, tak cukup nafas dah. Orang Perak pula kan, tak apa, nak buat macam mana? Jadi maksudnya dengan kebiasaannya, kita tak mungkin dapat baca Quran senapas habis satu muka surat. Jarang. Satu ayat yang panjang lebih pada 2-3 baris pun dah mengah. Contoh, nanti kita tengok ya. Ataupun biasa kita baca Al-Fatihah satu nafas. Ada. Ada yang biasa tak? Oh Ustaz, saya kalau tarawih ni, nak tarawih ni. Saya kalau tarawih ni Ustaz, siap. Ya, Al-Fatihah tu senapas je. Contoh. Ada tak yang lain? Siapa kat sini? Jannah. Siapa lagi? Tak ada. Tak sempat Ustaz. Tak cukup nafas. Tak sempat ya. Okey, maksudnya mesti baca, mesti kita berhenti. Okey. Oleh itu pembaca mesti memilih untuk berhenti, yakni waqaf, kemudian memulakan semula bacaan. Kalau kita nak kereta pun, kalau pergi ke Kelantan kan, Ustaz tak sampai Kelantan ni, doa-doa lah. InsyaAllah, mana tahu dia sampai Kelantan kan, nak pergi sangat tapi belum ada rezeki lagi. InsyaAllah nanti sampai lah kan, nanti ajak Ustaz raya ni ke kan, contoh. Okey, jadi kalau kita naik kereta pun balik kampung ke Kelantan, Allah, di Kelantan semua dah, air semua dah surut belum? Allah, kita doakan sahabat-sahabat, anak saudara kita semua kat sana selamat dalam banjir. Dah surut belum airnya? Dah Ustaz, ada setengah tempat tu dah surut dah, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Belum lagi. Itulah, sama-sama kita doakan ya. Rumah
Ya, tak apa, clear Mizan. InsyaAllah kita doakan. Okey. Ya, adik Ustaz pun masih lagi di adik Ipoh lah. Adik Ipoh di Hospital Kota Baru tu, yang lakinya. Adik yang perempuannya di sana juga. Di negara Arab sana lah, di Riyadh. Maklum lah kan, kerja nurse kan. InsyaAllah hujung tahun ni balik kot, ataupun raya ni balik. Doakan insyaAllah. InsyaAllah dapatlah pergi ke Kelantan. Sama balik. Bila nak pergi Kelantan tu, adakah kita terus pergi je berapa jam tu? Sejam berhenti ataupun sejam dah sampai? Oh, laju benar. Maksudnya ada perhatian penting yang kita berhenti. Begitulah juga bacaan Al-Quran. Ada masa kita berhenti, ada masa kita ambil balik nafas dan kita terus baca. Pada ketika dan saat ini, Ustaz yakin dan pasti dan juga bahawa sebenarnya kadang-kadang kita ni nak baca Quran lupa nak ambil nafas. Betul tak? Cara nak ambil nafas macam mana pun kadang-kadang kita tak perasan. Main baca je sampai ayat panjang, ambil nafas. Ambil nafas kan curi nafas. Contoh. Kita secara tak langsung, secara tiba-tiba, alamak, terambil nafas dan sebagainya. Sebab apa? Kita tak tahu cara nak mengambil nafas. Jadi, apa yang dikatakan pengertian waqaf yang sebenar, ya, yang kita kongsikan tadi kat depan, berhenti dan juga menahan. Istilahnya apa dia? Memutuskan suara. Tadi kita sebut kan, kita putuskan suara. Kemudian kita ambil nafas baru. Itu sebuah senang lah Ustaz. Nanti kita sambung. Senang ke? Sangat senang. InsyaAllah. Jadi Allah Muhammad ala Muhammad. Jadi kita masuk kepada, ni dah masuk tajuk dah ni. Sebelum kita masuk kepada waqaf lazim, waqaf tam. Nampak dah Al-Quran sini. Okey, insyaAllah tak apa kita kongsi. Ya, kita tengok apa hukum dia. Jadi yang mana boleh ambil catat-catat kita tulis. Ya. Apa hukum waqaf ni? Apa hukum ni sebenarnya? Kita nak baca pun nak tahu hukum juga. Kalau membaca pun tak tahu hukum pun susah juga kan. Hukumnya adalah harus, iaitu dibolehkan, ya, dilakukan pada akhir ayat. Macam ayat ni panjang tak Mizan? Siapa nak cuba baca ni? Okey juga ni kalau ada dua hala ni nak baca terus pun sebab ada ayat Quran kan, cantik juga. 2 jam pun kita Mizan baca Mizan. Ada Mizan lah ketua. Lupa nak lantik ketua kelas. Patutnya kena lantik ketua kelas, penolong, ketua kebersihan tak payahlah. Kalau ketua berkat tu tak apalah, nak bungkus makanan tu boleh post ke ustaz ke kan. Contoh. Okey. Agak-agak ni panjang ke pendek ayatnya sebelum kita baca, sebelum kita kongsi? Panjang ke pendek? Panjang Ustaz. Panjang. Kalau dalam Quran ni lebih kurang 2 baris setengah lah, lebih kurang macam tu ke 2 baris ya. Kena buka balik. Ni surah apa ni? Ayat apa ni? Surah Baqarah ni tak silap ni, ayat 26. Tak apa, kita tengok. Allah yastahdin. Okey. Hukumnya apa tadi Ustaz kongsi? Harus kat mana? Dilakukan pada akhir ayat. Oh ya, banyak ni. Okey, jadi nak kena baca tartil. Ustaz kata kena baca tartil perlahan-lahan. Allah, tengok pun dah penat. Macam banyak panjang kan? Okey, tak apa sebelum tu. Dan ia juga harus dilakukan di pertengahan ayat. Oh, selamat. Dia kata boleh. Oi, kalau satu ni jenuh Mizan ni. Mizan tak apalah, Ustaz lah bengah sikit ni. Okey, contoh. Dan tetapi dia ada tetapi. Waqaf itu tidak harus dilakukan di pertengahan sesuatu perkataan. Itu pun nak kena tengok juga. Maksudnya tengok juga macam mana melihat kepada makna yang terbaik. Sebab tu kalau kita ada makna sebelah lagi cantik, lagi cun. Waqaf di akhir sesuatu perkataan itu harus hukumnya selagi mana tiada perkara yang mewajibkannya atau menegah untuk berhenti. Jadi maksudnya kalau kita tengok di sini, Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar. Banyak ada tanda dia. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Betul tak? Sekali dengan yang akhir ke? Ya, betul. Jadi yang jawab tu ketua kelas tak kan? Okey, tak apa. Okey, kita tengok. Yang dikatakan waqaf, jadi kita kata hukum dia diharuskan. Jadi
Nak berhenti kat tengah boleh, tapi kena melihat kepada makna tu sendiri. Sebab itu kata Imam Al-Jazari menyebut dalam kitabnya Matan Muqaddimah yang bermaksud tiada di dalam Al-Quran itu waqaf yang wajib, tiada juga waqaf yang haram kecuali ada sebabnya. Itu dia. Ada sebab kalau kita nak berhenti tu kan. Dan kenyataan ini menjelaskan bahawa tiada dalam Al-Quran itu mana-mana perkataan yang mewajibkan seorang itu berhenti dalam boleh membawa kepada dosa jika mengabaikannya. Sepatutnya dia boleh berhenti, dia tak nak berhenti, maksud dan sebagainya lah. Dia juga tiada juga dalam Al-Quran mana-mana perkataan yang mengharamkan seorang itu berhenti dan membawa kepada dosa jika dia mengabaikannya. Jadi maknanya kena tahu tempat-tempat yang sebaiknya untuk kita berhenti. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak lagi ni kita nak kongsikan tentang yang dikatakan waqaf. Okey. Ini dah masuk tajuk pertama ni. Ban subuh ni. Kita belajar dengan bidai ni. Allahu Akbar. Hebat ni sebenarnya. Terus masuk. Belajar mula-mula berhenti pada tempat yang sepatutnya. Okey, kita tengok. Nanti kita kongsikan lagi apa yang dikatakan waqaf. Waqaf lazim dan juga waqaf tam. Dia ada dua sini. Okey, menghentikan bacaan pada rangkaian kata yang sempurna maknanya serta lafaz dari segi i'rab dan juga maksudnya tidak tergantung dengan kata-kata berikutnya. Waqaf ini bertanda apa? Kat situ dia bagi tahu. Waqaf ini bertanda apa? Mim. Dekat mana? Ayat apa tu? Ayat akhirnya ayat apa? Masalan. Bila berhenti jadi masalah lah. Okey. Jadi contohlah. Contoh yang kita tengok. Ayat yang pertama malam ni kita kongsikan bersama. Kalaulah tak ada tanda waqaf, ada yang akhir tu saja pada illal fasiqin. Agak-agak boleh sampai tak? Susah juga kan kita. Kecuali dengan nafas yang panjang. Okey, sekejap saya nak cari sikit. Okey. Ada siapa nak cuba baca? Jadi dia minta dah tu. Tengok tunjuk dia semua tunjuk si Amizan kan. Ada beran Amizan nak baca? Sebelum kita teruskan. Saya bagi orang lain dulu dah. Bukan ketawa kami dah seronok malam ni teruja. Maklum lah sebalik ni ustaz online dengan grup asatiza dengan grup-grup kan. Tapi malam ni ada lagi boleh join lagi online lagi. Allahu Akbar, seronok ustaz jadi kita nak kongsi sikit jap ustaz cari adakah ayat yang sama. Allahu salli ala Muhammad. Tapi yang pasti Amizan tak cuti boleh baca insya-Allah. Okey, jap. Allahumma salli ala Muhammad ayat yang ke-26. Okey. Kita santai-santai je malam ni insya-Allah. Okey. Surah ayat yang kita baca malam ni daripada ayat mana? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-20 ayat yang ke-26. Okey, gua dapat jelas sikit insya-Allah. Okey. Okey, dengarkan ustaz baca. Tengok. Nanti cuba komen. Bukan suruh komen ni lah, tengok apa nanti komen lah apa yang sepatutnya. Okey, tengok okey, dengar betul-betul. Semua dengar insya-Allah. Jelas ya? Jelas Ustaz. Okey, dengar dengar dulu. Cara ambil nafas, kita mengambil menggunakan hidung sebaik dan sebanyaknya dan kita baca lepas pada tempat yang sepatutnya. Kemudian agak-agak kita nak berhenti pada tempat yang dibolehkan. Yang tu yang dikatakan hukumnya harus berhenti pada tempat yang sepatutnya. Okey, dengar. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala. Habis. Sampai situ Mizan? Boleh sampai ke? Allahu Akbar. Sampai dah agak-agak? Okey, apa komen? Ada yang nak tanya ke? Okey, sebelum tu kita teruskan. Ada yang nak tanya apa-apa ke? Silakan. Ke tak berani nak tanya? InsyaAllah. Dengan Ustaz santai je insyaAllah ya. Santai. Ada yang tanya silakan.
Susah lah Ustaz. Kalau contoh kan, kalau baca Okey, tu, kalau okey. contoh kalau baca macam Ustaz boleh go on straight kan. Kalau Jana akan baca, kalau benda tu tak sempat juga, bukan pada tanda-tanda tu, boleh tak? Boleh, tapi kena melihat kepada okey. Kita cukup nafas kan. So kita have to berhenti. Macam tak sempat lah. Okey, saya kongsikan jawapan. Okey. Kebiasaannya kita memang susah sebab kita tak pernah ataupun jarang ataupun kita tak jumpa cara dia sebenarnya. Okey. Kalau ikutkan Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz dulu dulu-dululah masa zaman kanak-kanak, Ustaz memang nafas tak berapa panjang. Sebab apa? Ustaz ada sedikit penyakit. Penyakit apa? Penyakit mengambil nafas secara tak sengaja. Curi nafas namanya. Tu Ustaz lah dulu-dulu nak cerita. Tapi bila dah kena sakit yang betul, semput, asma dan sebagainya, lelah ni, jadi memang susah juga nak baca bila bertemu dengan ayat-ayat yang panjang. Macam Jana cakap tadi, kalau macam tadi ada tanda pun memang tak sempat sampai juga. Jadi kita nak kena berhenti pada tempat yang selayaknya pun dah memadai. Contohnya, wakaf yang pertama tadi. Malam ni kita nak kongsikan wakaf lazim dengan wakaf tam. Wakaf lazim tu pada tempat yang tanda tu. Ayat yang ke-26 itu wakaf lazim. Kebiasaannya kat situ berhenti. Illal fasiqin. Tak sampai nafas kita, betul? Wakaf tam yang bertanda mim. Pada bihadza mathala, tempat yang Ustaz berhenti tadi tu. Sepatutnya kat situlah lebih baik lagi. Tapi kata Jana tadi, memang tak sampai Ustaz. Separuh pun belum tentu. Kita tengok ada tanda yang pertama tak? Dekat pada baris yang kedua tu, betul? Ba'udatan fama fawqaha, ada tanda berhenti, betul? Walaupun kita tak masuk tajuk lagi, dia ada tanda berhenti kan? Baca laju pun kalau boleh biar sampai. Baca lambat memanglah kena sampai, tapi ada masa kita tak sampai. Innallaha la yastahi an yadriba mathala. Pendek sangatlah benar tu. Berhentilah. Maksudnya kita melihat kepada berhenti yang dibolehkan. Bila nak ulang, if tidak, kita nak sambung semula, maknanya kita kena apa? Kena ambil ulang semula ayat yang sebelumnya mengikut kepada makna yang sesuai. Ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Contoh. Itulah contohlah. Jadi maksudnya, yang sebenar-benarnya, Allahu Akbar kabira. Ustaz tak sempat nak kongsi malam ni. InsyaAllah mungkin pada siri yang kedua akan datang. Kalau kata kita nak mulakan suratul Baqarah pun tak ada masalah, walaupun satu ayat kedua ayat. Sebab kita boleh tahu, kita boleh tanda tempat-tempat yang memang dibolehkan berhenti kepada mereka yang nafasnya pendek dan kontut. Macam Jana cakap tadi, memang nafas tak sampailah. Lagilah suratul Baqarah ni ayat dia panjang-panjang. Betul tak? Okey. Jadi maknanya pada ayat yang Ustaz baca tadi, memang kita rasa macam susah sebab yang pertama ayat dia panjang, yang kedua kita nak berhenti. Jadi kita nak kongsikan malam ni wakaf dia, wakaf tam, iaitu yang bertanda mim. Betul tak? Ui, panjang benar dia baris yang ke Betul. yang kelima. Betul. Okey, jadi cara dia macam mana? Kita ambil nafas. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Okey, nampak tak? Nampak tak apa yang Ustaz tunjukkan? Sekali lagi, tengok betul-betul ya, tengok betul-betul. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan
ما بعوضة فما فوقها. Nampak tak? Apa dia? Mulanya Ustaz mengambil nafas menggunakan hidung, dan bila kita membaca Innallaha la yas. Okey, kalau boleh tanda. Kalau boleh ni kita tengok ya. Yes, sepatutnya nafas kita keluarkan dengan sedikit tahan balik. Sebab tu kalau kita kongsi tadi, ya, waqaf ni antara ni apa dia? Berhenti dan juga menahan. Kita nak guna kaedah kat sini sebelum dia berhenti, menahan. Menahan tu maksudnya yes, kita sebut sekali yes, tahan nafas tu dulu. Yes, يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Yang terakhir baru lepaskan nafas. Contoh yang pertama. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Cuba baca masing-masing. 1, 2 mula. Bila dah habis saja baca, lepas nafas seluruhnya, ambil semula nafas yang baru. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Maksudnya nafas ada lagi di akhir, kita tahan, kemudian kita lepaskan seluruhnya. Ambil balik nafas yang baru. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Masih lagi ada nafas tapi kita lepaskan. Dan untuk akhir, ayat terakhir, ya, waqaf lazim. Kebiasaannya berhenti. Ayat 26 ni. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Okey, ada perbezaan tak? Sebelum kita ni, kalau ada yang nak bertanya dekat chat ni, ruangan chat, silakan tanya. Pada ayat yang Ustaz baca daripada awal, waqaf yang pertama, yang kedua Ustaz berhenti, yang ketiga yang berhenti, yang keempat Ustaz berhenti, kemudian yang akhirnya ada perbezaan tak? Siapa nak kongsikan? Saya nak tanya Ustaz, bukan perhatian ke? Tak apa beza berhenti yang huruf masing-masing tu? Sebenarnya kalau kita ni, kita ikut sini semuanya ada maksud-maksud yang tertentu. Jadi tengok yang pertama, jim. Tak masuk lagi ni, jim kat bawah ni. Okey, dia ada lagi, tak apa, kita kongsi. Jim ni harus ataupun jaiz, harus berhenti. Kalau boleh sambung. Kemudian sod lam apa ni? Sod lam apa semuanya tu? Perasan tak? Dia terbalik tu. Sod lam terbalik pula urutnya. Apa tu? Sod lam ya asalnya, dan dipotong ekornya dan ditulis ke arah terbalik. Salli, silli, ya, solla tu sampai ke sana. Kalau bacaan kita nafas kita panjang, diafdalkan ataupun dibolehkan sambung. Sambunglah lebih baik. Tapi kalau nafas tak sampai, berhenti. Salli nama dia. Yang kita kongsikan malam ni apa dia? Waqaf tam, iaitu mim pada masalat. Boleh berhenti kat situ. Waqaf bertanda mim. Waqaf lazim malam ni. Dan jim yang terakhir, tu pun jaiz, harus juga.
Jadi Ustaz nak kongsikan tadi bacaan yang pertama tadi kita berhenti pada fauqaha, ada nafas lepas rabbihim, masalan, kathiran. Contoh, itu Ustaz sebut punya baris lah. Kalau betul kita baca masala kathira, sebab ada nafas, kita lepaskan nafas, ambil nafas baru. Berbeza dengan yang terakhir tadi kita nak kongsi malam ni. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Okey. Saya rasa semua kenal kot dengan mat asli. Betul? Mat asli. Kenal semua? Yang Ustaz tunjuk ni nampak ke? Kalau Ustaz tunjuk ni nampak ke Mizan? Anak pandai ni nampak? Nampak Ustaz? Okey. Nampak ya? Okey. Okey. Ma asli fauqaha rabbihim ni matikan. Kemudian masalan ma'iwat. Okey, yang terakhir. Illal fasiqin. Apa maksud Ustaz kat sini? Siapa boleh share? Yang tadi semua tapi pada illal fasiqin Ustaz buat macam ni. Apa agak-agaknya? Mizan. Kalau ada nafas boleh teruskan lagi ke? Ada nafas memang boleh teruskan lagi. Maksudnya apa? Berbeza dengan ma'arik sukun yang Ustaz baca tadi, kita lepaskan nafas seadanya. Illal fasiqin. Sampai cukup 6 harakat contohnya, kita selamat. Maksudnya selamat macam mana? Pernafasan kita bernafas membaca Quran dengan yang terbaik. Kalau tadi kita baca dengan mat asli, mat iwat dan sebagainya, kita baca nafas ada lagi, betul lah. Kemudian kita lepaskan, betul. Ya, contoh. Wa yahdi bihi katsira. Nafas ada, tapi kita dah sebab nak berhenti bacaan, kita buang nafas. Maksudnya kita lepaskan dulu, kita ambil nafas yang baru. Tetapi ni Ustaz nak bagi tips untuk kita baca Quran secara yang terbaik, dan dia juga sebenarnya menjadi Allahumma salli ala Muhammad, kata apa? Rahsia kesihatan dalam membaca Al-Quran. Ya. Maksudnya bila kita kenal pasti insya-Allah, tengok ya. Bila kita baca ma'arik sukun, walaupun kita tak masuk di tajuk ma'arik sukun, yang nak kongsikan ma'arik sukun, kita lepaskan nafas yang seadanya, kita berhenti ngam-ngam dengan nafas yang kita ada. Ambil nafas. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا itu masih lagi menahan nafas, tapi pada illal fasiqin kita lepaskan nafas seiring dengan mat arik disukun. Kalau dapat buat malam ni terbaik. Boleh tak agak-agaknya? Okey. Sebelum tu, okey. Ya. Okey, tadi Amizan dah tanya, Ustaz, waqaf yang atas tu hukum apanya? Tu dia ni. Waqaf jaiz. Yang ada tanda huruf jim tadi tu. Bacaan diharuskan berhenti atau sambung. Kedudukan hukum bahagian ini kadang-kala sama, iaitu berhenti ataupun sambung. Kadang-kala sambung lebih baik dari berhenti, dan kadang-kala berhenti lebih baik dari sambung, iaitu menghentikan bacaan pada rangkaian kata yang tidak merosakkan makna je. Jadi ayat yang kita baca malam ni, bila kita berhenti pada ba'udatan fama fawqaha, jadi kita berhenti pada tempat yang dibolehkan, yang tidak merosakkan makna. Jadi apa maksud jim tu? Harus, ataupun dalam bahasa Arabnya jaiz. Jaiz maksudnya jaiz haruslah kan. Jadi maknanya boleh berhenti. Kalau nak sambung silakan. Nak sambung sampai habis lagi bagus. Berhenti dekat mim, tanda mim tu. Waqaf tam. Waqaf yang waqaf lazim, waqaf tam. Waqaf lazim ni waqaf yang tam ni waqaf yang sempurna. Silakan, tak ada masalah. Contoh. Maksudnya kalau ada nafas silakan. Okey. Kita sampai ke
Sampai pukul apa ni? Ustaz dah ada masa kat sini. Ustaz nampak jam je. Berapa minit lagi agak-agaknya? Dalam dia habis 10.30 sepatutnya Ustaz. Okey, sekarang pukul apa? Ustaz tak pakai jam pula. 10.29. Oh ya. Ini betul-betul Cik Wisil penamat ni nampak gayanya. Tapi tak apa. Okey, sebelum untuk akhirnya. Sebab kita pun dah baca tadi kan. Jadi kita nampak gambarannya. Kalau ada yang nak tanya silakan. Tapi kalau ada yang nak cuba baca, kita tengok. Okey. Kita tengok kepada bacaan berhentinya macam mana. Okey. Kita ada berapa orang malam ni? 1, 2, 3, 4 orang ke? 5. 5 tak termasuk Ustaz kan? Betul, tak termasuk Ustaz. Okey, jadi ada 5 tempat. Seorang satu boleh? Seorang satu. InsyaAllah. Bolehlah belanja Ustaz sikit. Tak belanja makan pun tak Ustaz apa. dulu. Hamizah Ustaz dulu. Hamizah memang kena mula sebab dia ketua. Lain ada yang lelaki ke? Tak ada. Ada. Okey. Nayani, Fatin. Ar-rajulu Najwa. qawwamu 'alan nisa. Jadi maknanya lelaki kena mula dululah. Okey, tak apa. Okey, silakan Mizan. Tak apa, kita yang sebenarnya saya nak kongsi sikit lah ya. Nabi bagi tahu apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Apa ni maksudnya? Sebaik-baik kamu manusia, kita manusia ni. Bukan kita pokok ke, kita haiwan tak. Kita manusia. Sebaik-baik kamu manusia, Nabi bagi tahu yang mempelajari Al-Quran satu dan mengajari Al-Quran dua. Kita nak jadi yang mana? Pelajarilah Ustaz. Kita apa? Ustaz pun nak jadi orang yang mempelajari lagi. Tak apa, tak masalah. Satu. Dan yang kedua, Nabi bagi tahu orang yang baca Quran mahir duduk dengan sekian siapa? Alim ulama, dengan para para rasul, para orang yang beriman, orang yang Allahumma salli ala Muhammad, yang dia redai Allah, dan orang yang baca tapi dia salah mengangkat tambung lagi, baca lagi, belajar lagi, dia dapat 2 ganjaran. Allahumma salli ala Muhammad. Pahala dan juga usaha dia nak belajar tu. Tak masalah lah. Hantam sajalah kita nak belajar. Yang penting kita tahu yang kita ni masih dalam nak belajar. Tak masalah. Kalau Ustaz memang Ustaz suka. Okey, silakan Amizan. Okey, untuk akhirnya silakan basmalah boleh, nak isti'azah pun boleh, nak baca biasa boleh, nak baca lagu Arab pun silakan. Nak baca lagu, ada lagu Kelantan ke? Tak apa, nanti ajar Ustaz. InsyaAllah. Okey, orang Kelantan ni hebat-hebat sebenarnya. InsyaAllah. Kori semua datang dari Kelantan. Kata dan sebagainya. Okey, boleh Mizan. Satu ayat. InsyaAllah. Innallah sampai fauqaha. Ambil nafas dulu. Cuba dulu. Cuba sampai mana dia berhenti. Okey, silakan. Untuk akhirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semula. Bismillah semula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terus. Innallaha la yastahyi an yudriba mathalan ma ba'udatan faman fawqaha. Ada nafas lagi? Ada lagi. Ada nafas lagi tak? Maksudnya Ustaz ada nafas lagi tak nak baca lepas tu? Ke memang ngam-ngam je nafas? Nafas ada lagi. Okey. Sekali lagi. Baca, itu bacaan namanya bacaan secara murattal. Ini laju sederhana. Perlahankan sikit tempo dia, ambil nafas betul-betul, lepas tahan sekat nafas, lepas pada tempat. Sekali lagi. Innallah. Okey. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan faman fawqaha. Nampak tak nampak tu? Ba'udatan fama fawqaha. Sekali lagi. Tengok bagi saya betul-betul. Ambil nafas. Okay, baik. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan faman fawqaha. Okey. Tu baca. Okeylah tu, tak apalah. Yang penting kita jangan rasa Allah bila Ustaz baca. Ada. Tak ada. Ustaz pun kadang kalau depan dengan Tok Guru pun
Ya, Ustaz nak kongsikan dengan semua. Patutnya dah habis, tapi tak apa, Ustaz nak kongsi sikit. Ustaz belajar dengan Al-Fadhil Ustaz Anwar Haji Ghazali. Qori mana tu? Qori Negeri Kelantan juga. Ya, Qori Antarabangsa tahun 2012. Ustaz sendiri betulkan huruf ra. Alamak lah orang Penang, orang Kedah, orang Perlis, Ustaz ni huruf ra out. Habis lah. Ya. Maklum lah kan. Rojak, pasemak, kereta, lori, seronok semua habis. Tak ada. Tu Ustaz. Bila Ustaz jumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Anwar Haji Ghazali ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata suruh betulkan ra. Ustaz betulkan daripada tahun 2017 sampai 2021. Baru je ni. Baru Al-Fadhil Ustaz kata, dah kena dah huruf ra mudin. Tu. Okeylah. Alhamdulillah. Satu huruf berapa tahun Ustaz belajar? Lebih kurang 4 tahun. Ni tak ada masalah lah kan. Umur panjang lagi. Semua muda-muda ni. Baru 12. 15 ni okey lah tu, insyaAllah. Okey, boleh. Okey, sebelum tu, ni bacaan Hamizan. Tengok pada yang terutamanya, Innallah, dengung. Innallah la yastahyi. Ni Ustaz baca betul-betul nak bagi kita punya betul bacaan. Bacaan kita boleh baca 4 peringkat ya. Nanti Ustaz kongsikan. Inna Allah la yastahyi tu dia. Yad, simpan. Riba masalam, dengung. Ma ba'udatan, dengung. Fama fawqaha. Tu dia. Tanda. Okey, tanya. Okey, tu peserta pertama. Okey, tak habis ni kita tak boleh balik ni. Okey, cepat. Peserta yang kedua, siapa? Ayat yang kedua. Siapa nak baca ayat fa'ammal ladhi? Silakan. Okey, sebab saya pertama, yang kedua saya pilih Najwa lah. Oi, terbaik macam ni. Okey, Najwa, tiada pilihan bagimu. Okey, silakan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca macam ni laju sampai habis-habis hari ni. Ambil nafas baca. Ustaz nak Najwa baca perlahan-lahan. Kita nak cari capai tartil tu. Relax. Okey, sedia. Baru baca. Ambil nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Gerung-gerang, pom-pom, semua langgar. Laju ke? Lajulah juga. Biasanya, saya nak share dengan Mizan, orang lain tak tahu kan, kita je kan. Biasanya, kalau perempuan dia memang suka baca laju. Dia buat kerja pun laju kan? Betul tak? Kerja dia laju tak? Tengok cara dia baca, cara dia bercakap. Contoh. Ustaz, nak tanya, kalau baca laju tu salah ke macam macam mana? Bagus, soalan yang terbaik. Okey, dalam bacaan dia ada 4 peringkat. Kamu saya nak share nanti kan. Okey, dalam bacaan ada 4 peringkat. Yang pertama, tartil murattal. Tartil juga. Yang kedua, tartil mujawwad. Tartil juga. Yang ketiga, tartil hadar. Hadar pula. Allahumma salli ala Muhammad, hadar yang ketiga. Yang keempat, tartil juga, tapi cumanya untuk kaedah yang pertama namanya at-tahqiq. Jadi yang pertama, tartil murattal kita baca macam kita biasa dengar imam bacakan dalam solat, betul? Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Itu bacaan secara tartil murattal, laju sederhana. Kalau tadi Najwa baca yang mana? Agak-agak. Yang lagi laju namanya tartil hadar. Yang ni orang yang baca laju macam ni sebenarnya dia guna untuk menghafaz Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Boleh baca laju tapi kena jaga tempat dengung dia juga. Dan juga beri hak-hak pada tempat yang tertentu. Baca dah laju tapi jagalah lampu isyarat dan sebagainya. Ibarat dia macam tu. Boleh baca laju, tak ada masalah. Nanti Ramadan nak sampai kan, nak khatam kan, baca laju, jaga tajwid, jangan langgar lampu isyarat. Habis JKR nak pasang semua lampu isyarat sampai raya, semua jam.
Contohlah kan. Okey. Boleh tadi siapa yang baca Najwa? Apa tu nama kecil Boleh Najwa? Ustaz. Ya. Okey, sekali lagi. Slow sikit. Kata apa ni? Pelan-pelan. Okey, sila. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Senada je. Lagu apa tu? Tak ada Tak lagu. tahu lah Ustaz. Tak ada lagu. Saya tak pandai teranu Ustaz. Tak apa, nanti belajar dengan Ustaz. InsyaAllah. Kita ada Evan. Bonus sikit Ustaz bagi. Okay. Jangan kata gulat Najwa. Okay. Ustaz nak kongsi sini. Sama juga. Kita jaga juga hak dia yang pertama. Tanda sabdu. Ingat tanda sabdu pada huruf mim dan juga nun. Wajib. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ jaga na'an. Nahul hul ha hul haq huruf ha jaga. Nanti Ustaz share pada akan datang. Kat mana kita nak letak huruf ha dengan huruf ha. Kemudian annahul haqqu mir rabbihim. Tu dia. Boleh? Baca pelan-pelan, jaga tempat dengung, jaga hak dia. Okey. Tahniah peserta yang kedua. Yang ketiga, siapa ni? Najwa nak pilih ke siapa? Silakanlah. Tadi Amizan pilih okey je. Okey. Saya. Boleh. Sebelum dipilih, saya sebut. Siapa saya tu? Zayani. Okey, silakan. Zayani. Apa maksud nama Zayani? Kecantikan. Baik. Okey, silakan. Kecantikan pada bacaan. Amin insya-Allah. Okey. Sambung. Wa ammal ladzi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadzal masalah. Bihadza masalah. Alhamdulillah. Bolehlah baca tapi ada tempat-tempat lah kena perbaiki. Lagu apa tu Zayani? Tak tahu lagu. Tu ada sikit lah Ustaz dengar macam lagu Bayati lah. Dapatlah sikit malam ni kan Ustaz Raja. Okey, tak apa. Okey, sebelum Ustaz komen, kita bagi peserta akhir baca. Malam ni siapa? Jannah Ada Jannah? Okey, silakan. Ayat terakhir. Sebelum tu. Ada 2 ayat lagi Ustaz dan 2 orang lagi. InsyaAllah. Okey, silakan. Siapa nak baca ni? Jannah ke Fatihah? Siapa? Fatin. Okey. Siapa? Jannah ke Fatin? Awesome. Siapa nak baca? Ke Zayani pilih siapa yang kena baca ni? Okey juga kan? Okey. Ada tak ni? Bagi Fatin lah dulu. Okey, Fatin dah dulu. Silakan Fatin. Ada tak Fatin ni? Dah penat ke? Masya-Allah. Sikit last. Minit-minit terakhir. Masa kecemasan. Ada tak Fatin? Fatin, you can do it Fatin. Go. Okey. Ustaz baca situ. Okey. Ada pendapat bila kita ada pendapat mengatakan boleh kalau kita nak baca Al-Quran. Tapi kalau kita rasa macam alah Ustaz tak biasalah pula lah kita cuti ni kita nak baca, kita bagi siapa yang boleh baca. Okey, Jannah boleh baca ke? Okey, Jannah cuti, kita apa tak masalah, kita kongsi bersama. Fatin sama juga ke? Kalau tak ada, kita Ustaz yang baca. Tak apa, kita kena kongsi benda ni. Sebab apa? Ya, menjadi kelaziman. Kalau kita biasanya kita mungkin jarang baca kan. Tapi kalau ada pendapat yang lain nak belajar tu tak boleh dibolehkan. Tapi tak masalah lah kan. Kalau kita rasa macam puas-puas lah Ustaz, tak apalah, kita simpan. Okey, tak apa. Untuk akhirnya, okey, Ustaz bacalah. Boleh ha? Boleh? Amizan? Saya baca boleh tak? Boleh. Okey, lagi baik. Lagi bagus lagi. Ya. Cuba. Okey, silakan. Good luck. Okey, tak apa. Okey, silakan Amizan. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira.
Itu ambil nafas ke tidak? Tak kan? Boleh apa habis ke? Ustaz tanya tadi ambil nafas ke tidak? Baca je terus. Ambil sikit je. Tak ambil. Tak ambil. Tak ambil kan? Sebab ayat dia pendek kan? Okey. Cuba ambil nafas. Cuba ambil nafas. Yudhillu bihi tu sambung sampai illal fasiqin. Ambil nafas, tahan sikit-sikit sampai tak? Saya nak tengok. Okey, cuba. Ambil nafas. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ada nafas lagi tak? Fasiqin betul tak? Ada lagi. Maksudnya itu Hamizan baca kita tahan nafas kan, betul? Betul tak? Betul Ustaz. Tapi kita rasa semput sikit sebab kita jarang buat. Okey, contoh Ustaz tunjuk sikit . Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Tu dia. Itu Ustaz tahan nafas sampai hujung tu biar kita rasa macam tersiksa sedikit. Lama-lama keadaannya nafas kita akan jadi panjang dan panjang. Tak percaya cuba buat untuk kita baca. Untuk baca pada ayat yang panjang. Okey, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk akhirnya perkongsian yang sangat baik pada malam ni. Jangan kita merasakan alah bila kita baca ni kawan kita baca ni sekian-sekian, biar kita tanamkan niat kita belajar ni bukan kerana siapa, kita belajar kerana Allah SWT. Sebab apa? Allahu Akbar kabira. Sepanjang pandemik, 1 bulan nanti masuk kepada endemik kan. Pandemik ni bermula daripada mula-mulanya PKP. Bayangkan guru-guru kita yang mengajar sepenuh masa bila pandemik ni tak boleh keluar mengajar. Semua terkesan termasuk ustaz. Allahu Akbar kata, bagaimana nak sampaikan dakwah, bagaimana nak cari rezeki dan sebagainya. Allahu Akbar. Tapi Allah yang Maha Penyayang, Allah bantu di sebalik kemudian harinya. Maksudnya Allah bagi ketenangan, ketabahan, kesabaran. Kalau kita boleh dapat capai keadaan macam tu, insya-Allah Al-Quran ni sebenarnya pun membantu kita juga sebenarnya. Jadi jangan mudah putus asa, jangan mudah rasa cepat mengalah dan sebagainya. Sebab baca Quran ni kalau ikutkan dia menyeronokkan. Kena cari keseronokan tu kat mana. InsyaAllah mudahan kita. Okey, untuk akhirnya ada soalan terakhir sebelum kita berhenti. Hamizan? Di pihak saya tak ada insya-Allah Ustaz. Okey, yang lain-lain ada ke nak tanya? Jannah? Tak ada soalan. Seronok hari ni. Cuba tak best lah, tak boleh join. Next time jangan nak baca. Komen yang saya baca tadi. Yang mana? Zayani baca tadi. Yang ayat mana tadi Zayani? Wa amal lah. Betul Ustaz, wa amal. Okey, pada bacaan Zayani pun sama. Wajib dengung tu kena jaga. Cumanya kita kat sini share screen ni mungkin dia tak apa jelas, tak apa clear. Kita kena ada bantuan sebelah Al-Quran ke atau mushaf ke ataupun telefon kita tu biar nampak jelas sikit. Cumanya pada tanda-tanda yang panjang tadilah Zayani. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza. Tu panjanglah tu. Sebab dia ada tanda apa tu? Ada tanda apa kat atas tu? Amizan kalau panggil tanda tu tanda apa tu? Yang melengkung-lengkung tu. Tu tanda apa? Tanda mat. Tanda mat. Lain pada tu kita kenal dia tanda apa? Ombak. Ombak. Saya pada ombak. Tak pasti nama dia tapi Kalau perempuan ni memang ombak je, ombak rindu kan. Kalau lelaki mungkin dia kata guna istilah apa? Pedang. Tanda mat lah tu sebenarnya. Bila jumpa tanda mat, senang cerita. Nanti Ustaz kongsikan. Bila jumpa tanda mat, kita baca dia 4 harakat. Kalau nafas panjang, baca 5 harakat.
Tadi Zaini baca berapa rakaat? Kira tak? Biasa kita baca Quran ni jangan kira sebenarnya. Tapi kalau kira lagi bagus. Tu nanti Ustaz share macam mana nak kira. Okey, jadinya pada bacaan tu ada tanda mat kena panjang. Nanti Ustaz share kan. Sebenarnya kena mukadimah tadi lama sikit tu, tapi tak apa, nanti kita kongsikan pada siri yang kemudian. Jadi maknanya jumpa tanda panjang kita baca ambil 4. Kalau dapat 5, 5. Sebab apa? Kalau 4 ni kita ikut imam yang baca ataupun mengikut Thariq Syatibiyah, Imam Syatibiyah yang bacanya sampai sanad kepada Nabi SAW. Jadi kita baca 4. Guru dia baca 5, kita nak baca 5 pun boleh. Contoh, jadi kita ambil 4, dapatlah lebih kurang RM4. Kalau 5, RM5. Contoh. Jadi maknanya tempat-tempat yang ada mat panjang. Jadi malam ni kita kongsikan ada beberapa tempat, okey, untuk keseluruhan penutup Ustaz malam ni. Yang pertama, nun dan juga mim syaddah sabdu ni jaga dengung dia. Pergilah mana-mana pun. Satu. Yang kedua, nak baca Quran, ambil nafas dulu. Berhenti pada tempat sepatutnya. 2. 3, apa dia? Sebut biar jelas. Matikan biar mati. Contohnya, Bismillah. Jangan Bismillah. Tak nak. Ataupun innallaha la yastahyi. Tak nak. Yastahyi. Sebut satu-satu. Okey, tadi Ustaz kongsi 4 bacaan kan. Ambil yang nombor 1 dulu. Muda-muda yang nak belajar ni. Bacaan secara tahqiq. Sebut satu-satu kalimah by kalimah. Kata orang Kelantan. Ingat. Innallah la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladhina amanu. Boleh baca betul-betul tak? Ustaz tanya. Mizan, boleh baca betul tak macam tu? Contohlah kan, kita baca seorang-seorang, boleh baca betul-betul? Kita apa usah jawab, boleh? Maksudnya, kita belajar baca secara tahqiq, boleh putus-putus, tapi dengan syarat, kita nak baca tu, nak tunjuk, ataupun nak tanya pada guru kita. Ustaz, betul tak saya baca tu? Satu persatu, jelas tak jelas, tajwid dia kena tak kena dan sebagainya. Jadi boleh. Jadi maknanya bacaan Zayani tadi tu kena lebih kepada bacaan tahqiq, sebut satu-satu biar jelas semua dapat. Illal fasiqin. Dah kena, dah cantik, dah betul. Minggu depan Ustaz saya baca sekali lagi biar jadi betul-betul. InsyaAllah. Boleh semua macam tu. Penat dah muka Mizan. InsyaAllah. Dengan tadi nak cari dan sebagainya. Okey. Lain ada soalan? Nak tutup ni? Najwa, mana Zayani, Jannah, siapa lagi? Fatin. Tak ada soalan. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh kita. Ada yang tak faham ke Ustaz cakap ni macam Hindustan lah. Tak ada Jelas, Alhamdulillah. Okay, insyaAllah gitu. Jelas, penat dah tu kan, insyaAllah mudah-mudahan. Semangat insyaAllah. Jangan tak makan lagi, sama makan lagi insyaAllah. Jadi mudah-mudahan ya, apa yang kita kongsikan malam ni tidak lain tidak bukan semuanya menjadi saksi Allah SWT yang menyaksikan kita membaca Al-Quran. InsyaAllah sampai ada satu gambaran Nabi bagi tahu Allahumma salli ala Muhammad. Dia dipersilakan ahli Quran naik ke syurga, masuk ke syurga. Pilihlah syurga kamu nak ke syurga yang mana, mengikut kepada bacaan kita yang macam mana malam ni. Kita belajar bagi eloklah, cantiklah, indahlah ya syurga kita. Sebab Allah beritahu apa? Orang yang suka baca Quran ni dia ahlullah. Geng Quran, geng Allah. InsyaAllah. Hashtag malam ni indahkan bacaan ya, jadi ahlullah. Mudah-mudahan boleh semua. InsyaAllah. Jadi kita tutup dengan doa tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.